أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Naml ayat yang ke-21. Dan sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat berapa? 19. Ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Maksudnya, lalu dia, iaitu Nabi Sulaiman, tersenyum, tertawa, mendengar kata-katanya, kata-kata semut, dan dia berkata, wahai Tuhan, ilhamkan kepada aku untuk aku bersyukur atas nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, dan agar aku dapat beramal soleh yang Engkau redha. Dan masukkanlah aku dengan rahmat Engkau ke dalam golongan hamba-hamba Engkau yang soleh. Pengajaran pertama. Antara nikmat Allah yang wajib disyukuri, antara nikmat Allah yang wajib disyukuri oleh seseorang ialah dia mengiktiraf dan mengakui bahawa itu adalah nikmat daripada Allah. Lantas membawanya untuk terus bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Yang kedua,
Wajib ke atas setiap orang yang mendapat nikmat Allah agar memohon taufik daripada Allah untuk dia mensyukuri atas segala nikmat Allah. Untuk dia mensyukuri atas segala nikmat Allah kepadanya. Dengan menggunakan semua nikmat tersebut untuk mentaati Allah. Yang ketiga, dibolehkan seseorang itu menyebut nikmat Allah kepadanya dan diberitahu kepada orang lain. Bukan kerana berbangga, tetapi sebagai pengiktirafan bahawa nikmat itu adalah daripada Allah, bukan dari usahanya sendiri. Yang keempat, anak-anak adalah nikmat kepada ibu bapa sekiranya anak-anak itu menjadi qurratu ainin, dan ibu bapa menjadi nikmat kepada anak-anaknya sekiranya ibu bapanya adalah orang yang soleh. Yang kelima, amalan soleh yang diterima oleh Allah ialah yang diredai olehnya, bukan yang diredai oleh manusia. Yang keenam,
Tidak ada seorang pun yang akan masuk syurga dengan amal solehnya. Melainkan dengan rahmat Allah. Walaupun dia seorang Nabi. Maka carilah rahmat Allah. Maka carilah rahmat Allah dengan membuat ihsan, dengan membuat ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluknya. Ayat 20. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. Dan dia mencari burung. Lalu dia berkata, kenapa aku tidak melihat burung hudhud? Ataupun dia adalah termasuk burung yang menghilangkan diri. Syafakumullah. Semoga Allah sembuhkan yang batuk. Dan Allah sembuhkan juga yang tak batuk tapi ada penyakit dalaman. Okey. Pengajaran ayat 20. Kewajipan seorang ketua atau pemimpin, kewajipan seorang ketua dan atau seorang pemimpin hendaklah sentiasa memerhati, mengawasi dan memantau perbuatan dan tingkah laku orang-orang di bawahnya. Kerana setiap pemimpin akan disoal oleh Allah terhadap orang-orang yang di bawahnya. Yang kedua, setiap orang yang di bawah wajib mematuhi dan melaksanakan arahan orang yang di atas selagi mana ia tidak bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul. Yang ketiga, pemimpin yang baik dan amanah adalah pemimpin yang sentiasa peka. Dalam braket bukan pekak.
Tahu itu dia. Yang peka terhadap setiap tindak tanduk orang-orang di bawahnya dan sentiasa berlaku adil. Sentiasa berlaku adil kepada mereka. Okey, kita sambut tadabbur ayat seterusnya. Okey. Ayat malam ni kaitan dengan ayat lepas ialah sambungan cerita. Cerita tentang tentera Nabi Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman keluar bersama tenteranya, ya Allah bagi kelebihan tentera Nabi Sulaiman ni bukan setakat orang, tetapi semua haiwan, termasuk burung, angin, jin. Dan juga Allah bagi kelebihan pada Nabi Sulaiman boleh mendengar dan memahami percakapan binatang. Jadi bila Nabi Sulaiman keluar dengan bala tenteranya, maka ayat yang lepas dia perasan ada seekor burung, tidak ada. Kehebatan dan ketelitian Nabi Sulaiman sebagai pemimpin apa dia? Walaupun tentera begitu ramai tu. Dengan manusia lagi, dengan jin lagi, dengan burung lagi. Tapi dia boleh perasan ada seorang tak ada. Dia sendiri, peka bukan pekak. Dia sendiri. Dia tak subkontrak kepada orang bawah. Kamu bagian kamu cek tentera ni. Tak, dia sendiri. Mana ada pemimpin dunia boleh perasan semua tenteranya jalankan tugas dengan betul. Dia sendiri. Seorang Nabi. Jadi, ayat malam ni sambungan cerita tu. Bila dia perasan ada seekor burung tak ada, maka dia kata apa? La u'azzibannahu. Dia asal dia fi'ilnya macam ni. U'azzibu. Ini fi'il apa ni? Fi'il apa? Fi'il ada berapa semua? 3. Pertama? 2? Mudhari'? Amar. Okey, ini fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Apa tanda? Hamzah kat depan. Bila fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sedang ataupun akan. Okey, makna apa? U'azibu. Aku akan azab. Tapi ketua kena bercakap dengan tegas. Dia nak tegaskan hukuman tu, maka dia guna huruf taukid. Kita belajar kan? Huruf taukid kat belakang ke depan? Ada 2 ada. Satu, nun taukid. Kan? Nun taukid, nun penegasan. Bila fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid, ba ni asalnya baris depan. Sekarang baris? Sebab apa? Sebab bersambung dengan nun taukid. Ahsanta. La u'azzibanna. Tapi dia nak tegaskan lagi. Tak cukup dengan nun taukid. Dia nak satu lagi penegasan. Lam. La. Pasti. Sesungguhnya aku akan mengazabnya. Tambahnya. Hu. Inilah ayatnya. Cuba terjemah. Pasti. Pasti sesungguhnya aku akan
menyeksanya ataupun mengazabnya. Siapa yang cakap ni? Nabi Sulaiman. Dia akan menyeksa siapa ni? Mengazabnya. Pasal apa nak seksa burung ni? Boleh tak kita nak seksa burung? Boleh tak? Boleh Khalid? Boleh ada bela burung kan? Oh, dah tak jual dah? Ha? Oh, terlepas. Masa belum terlepas tu pernah tak menyeksa dia? Boleh tak seksa burung? Ni, Nabi Sulaiman cakap ni. Aku akan menyeksa burung itu, bukan setakat menyeksa, azaban syadida. Azab yang keras. Satu. Hukuman. Ataupun apa dia? La. Sama. Fi'il mudhari' mabni ala fathi litisalihi binun taukid. Atau pasti sesungguhnya aku akan menyembelihnya. Azbahah sembelih. Kan? Apa dia ayat surah Baqarah? Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu. Menyembelihnya. Okey. Mana lebih teruk? Mengazab ataupun sembelih? Ha? Mana lebih teruk? Kenapa azab lebih teruk? Hidup kan? Baik mati terus. Kalau kita diberi pilihan, sama ada nak diseksa ataupun dibunuh, yang mana kita nak? Dua-dua tak nak. Okey? Dua pilihan. Pilihan ketiga apa dia? Layak tianni. Pasti dia kena membawa kepadaku. Membawa kepadaku. Tengok bahasa Arab sikit je, tapi bila terjemah jadi panjang. Lepas tu pula pen pula besar pula malam ni. Saya tak tahu sebab apa. Tanda kecil kan. Ni. Oh, sini. Oh. Siapa yang kacau ni? Ha? Ustaz. Oh, Ustaz Usama. Ustaz Usama. Gaib malam ni. Macam burung hud-hud. Ataupun burung itu membawa datang kepadaku bisultan dengan sultan. Sultan apa dah? Ha? Kenapa dia panggil sultan? Di Malaysia ada tak yang dinamakan sultan? Ada. Adakah itu bermakna alasan? Bukan. Hujjah. Mubin yang? Kenapa hujjah tu dia panggil sultan? Dan ada orang dipanggil sultan. Kenapa? Cuba kaitkan. Hujjah dengan sultan. Nak jadi sultan kena? Ramai tak pandai berhujjah pun. Tak, dia macam ni. Hujjah tu, sultan ni sebenarnya kuasa. Sultan tu sebenarnya kuasa. Orang bila ada hujjah, dia seolah ada kuasa untuk menundukkan orang. Betul tak? Ramai orang tunduk sebab hujjah yang betul. Betul. Ramai orang beriman sebab dalil yang sahih. Jadi seolah hujjah tu adalah satu kuasa. Sebab tu sultan dipanggil sultan. Kenapa? Sebab dia ada kuasa. Okey. Sekarang, Nabi Sulaiman bagi amaran. Berapa pilihan? Satu,
Menyeksa. Burung tu yang kedua? Semelih. Yang ketiga? Bau hujah. Hujah apa ni? Kenapa dia menghilangkan diri dalam barisan tentera? Okey, soalannya kenapa manakala burung tak boleh bawa hujah yang alasan yang jelas, dia akan sama ada dia diseksa ataupun soalnya kenapa sampai tahap tu hukuman kepada burung, haiwan yang berakal ke tak? Tapi kenapa sampai kan? Paling kurang kurung kan? Tak bagi makan, tak bagi breakfast kan? Ini azab yang pedih ataupun semelih? Siapa boleh jawab? Barisan apa? Barisan apa ni? Dia ada barisan nasional, ada barisan perang. Patut dia faham apa Nabi Sulaiman cakap habis tu. Yalah, soalnya kenapa hukuman berat? Burung ni kecil kan? Kesalahannya apa? Hilangkan diri tanpa izin. Kesalahan tu kecil ke besar? Besar ke? Dia nampak macam tak besar sangat kan? Dia bukan buat kerusakan, dia hanya hilang tanpa izin. Burung tu kecil, kesalahan pun tak nampak besar. Tapi sebab dia dalam barisan tentera, memberi kesan yang besar. Boleh faham? Kesalahan yang besar, kadang-kadang, katalah yang hilang tu yang pegang jawatan ketua. Kalau dia tak ada, mungkin tak boleh buat serangan, menyebabkan kalah dan mungkin memberi kesan beribu tentera dan rakyat mati. Sebab burung tu tak ada. Betul? Sebab tu hukuman berat. Okey? Jadi hukuman bukan berdasarkan burung tu kecil ataupun kesalahan tu kecil. Hukuman berat berdasarkan kesan kesalahan tu. Okey. Dan Nabi Sulaiman adil tak? Adil. Dia kata, kalau tak nak hukum, kena bagi bukti. Apa alasan kamu keluar tanpa izin? Okey. Okey, sambungan dia, famakasa. Lalu, makasa apa dia? Makasa apa dia? Dia ni burung. Lebih kurang berada lah. Lalu dia berada ghaira ba'id. Tidak? Ghaira ba'id. Ba'id ni jauh. Tapi dia sebenarnya nak begitu apa? Tidak lama. Tapi dia guna bahasa tidak jauh. Mana tidak jauh tu tak lama lah. Bila lama? Bila? Jauh. Lalu burung itu berada tidak jauh, iaitu tidak lama. Kenapa burung tu tak ambil masa lama? Sebab dia tahu dia buat salah. Dia keluar tanpa minta izin, dia buat salah. Jadi seboleh-boleh dia tak nak ambil masa lama. Seboleh dia nak balik cepat-cepat pada Nabi Sulaiman. Okey, lalu dia berkata, Ahadtu apa dia? Dia ahadtu ni ahata, meliputi. Muhitun, ni yang kat dalam ni, semua yang kat dalam dia tahu. Bila dia tahu, dia panggil muhitun, menguasai. Jadi burung ni jawab apa pada Sulaiman? Ini alasan dia bagi pada Nabi Sulaiman kenapa dia menghilangkan diri. Dia berkata, aku mengetahui
bima lam, dengan apa yang lam tuhit, engkau tidak mengetahuinya. Mengetahui dengannya. Okey. Sekarang apa alasan buruk dia mengelakkan diri? Ha? Dia beritahu dia tahu sesuatu yang Nabi Sulaiman tak tahu. Pengajarannya apa? Ha? Apa dia? Siapa jawab? Apa dia? Apa dia tadi? Satu. Nabi Sulaiman tak tahu benda gaib. Bukan Nabi Sulaiman saja, semua para Nabi tak tahu benda gaib. Kecuali Allah yang bagi tahu. Jadi siapa yang mendakwa dia tahu benda gaib, dia pendusta. Oh, saya tahu burung ni duduk kat mana. Mana dia lebih hebat daripada Nabi Sulaiman. Satu pengejaran dia. Yang kedua, jangan sangka buruk pada burung. Jangan sangka buruk pada tak payahlah. Dan kalau kita sangka buruk pada haiwan, siapa bermasalah? Kita kan. Kucing ni macam nak masuk rumah aku je. Tak, yang berdosa kita bersangka buruk pada orang. Jangan bersangka buruk. Burung pun ada niat baik kan? Orang pada zahirnya kita sangka baik. Dua, yang ketiga, ini banyak pengajaran daripada kisah ni. Daripada ayat ni je, ahatu bima lam tuhit bihi. Setakat tu je ada 10 pengajaran. Burung dengan Nabi Sulaiman, siapa lebih hebat? Nabi Sulaiman. Tapi Allah nak bagi tahu hebat mana manusia, tinggi mana ilmu dia pun, dia tak tahu semua benda. Kadang-kadang ada binatang kecil lebih tahu daripada ulama yang besar tu. Maknanya apa tu? Jangan sombong. Jangan berbangga, aku banyak ilmu, aku banyak belajar, guru aku ada 20, serban semua besar-besar. Kamu jangan cabar aku. Yang keempat, yang kelima, yang keempat. Tengok bahasa burung. Burung kata apa? Aku tahu apa yang kau tak tahu. Bahasa tu okey tak? Ni burung ni, tentera dia orang bawah tapi cakap dengan ketua. Aku tahu apa yang engkau tak tahu. Okey tak bahasa tu? Macam Udes kan? Ustaz tengah mengajar. Ustaz, saya tahu apa yang Ustaz tak tahu. Okey tak Udes ni? Oh, biadab. Jadi adakah burung ni biadab dengan Nabi Sulaiman? Oh, tak pula. Bila burung tak biadab, bila Udas biadab. Kenapa? Ini double standard. Bila Allah rakamkan cerita ni, benda tu tak salah. Tak salah. Tapi syarat apa dia? Syarat apa dia? Orang bawah, bila dia cakap dia tahu apa yang guru dia tak tahu, dia mesti tahu dengan yakin dan dalil. Jangan tembak. Burung ni tahu dengan yakin tak? Yang dia tahu Nabi Sulaiman tak tahu. Yakin. Syarat. Saya tahu apa yang Ustaz tak tahu. Apa dia? Sekejap saya cek dulu. Itu tak boleh. Contoh yang lain dalam surah Maryam. Surah Maryam. Ayat 43. Okey, ayat 43. Ya abati. Wahai bapakku, inni
Sesungguhnya aku qad ja'ani, telah datang kepadaku minal ilmi, daripada ilmu ma lam ya'tika. Yang ilmu tu tak datang pada kau. Siapa cakap ni? Siapa cakap? Nabi Ibrahim. Dia cakap pada siapa? Siapa lebih tinggi kedudukan? Ha? Tak dari segi darjat. Bapak lah. Kan? Bapak lebih tua dan sebagai seorang bapak. Tapi bahasa Nabi Ibrahim apa dia? Aku ada ilmu yang engkau tak ada. Sama dengan burung tadi. Boleh tak? Jawapannya boleh. Syarat apa tadi? Ibrahim cukup yakin bapa dia memang tak ada ilmu yang dia ada. Dan itu tak dikira dia ada. Kalau pelajar tanya dalil pada guru, biar tak pelajar tu? Biar tak? Ustaz, saya tanya dalil. Jangan biar tak dengan guru. Nanti ilmu tak? Fattabi'ni, maka ikutlah aku. Ahdika siratan. Jadi ikutlah aku, wahai bapakku. Aku akan pandu engkau ke jalan yang lurus. Okey. Balik kepada ni. Kemudian wajib tukar. Aku bawa datang kepada engkau min Sabak, dari Sabak ni apa dia? Dia Sabak ni asalnya nama seorang lelaki di Yaman. Tapi akhirnya nama ini dijadikan sebagai nama tempat. Negeri Sabak, iaitu di Yaman kan? Tahu? Ada tak salah satu surah Al-Quran nama Sabak? Ada. Surah yang keberapa tu? Surah antara 1 hingga 114. Saba'in binaba'in. Dengan nabak apa dah? Nabak. Berita, bukan setakat berita. Nabak ni berita besar. Berita besar. Yakin, yang meyakinkan. Makna burung ni beritahu dia ada berita yang meyakinkan. Okey? Jadi pengajaran besar dalam ayat ni ialah apa dia? Pengajaran yang paling besar. Jangan sombong. Hebat mana kamu pun, walaupun Nabi, jangan sombong. Jangan mendakwa semua benda kamu tahu. Sehingga orang tegur pun tak boleh terima. Jangan. Cuba buka ada satu teks Arab tu. Okey, ini. Ini daripada kitab Miftahu Darus Sa'adah di Ibn Qayyim. Okey. Cuba kita terjemah sama-sama. Waqad su'ila, sesungguhnya telah ditanya ba'du ahli ilmi. Sebahagian orang yang berilmu ditanya an masalah, tentang satu masalah. Jadi orang berilmu ataupun ulama ditanya satu masalah. Maka orang yang berilmu tu jawab apa? La a'lamu, aku tak tahu. Faqala ahadu talamizatihi, maka salah seorang pelajar-pelajarnya jawab, ana a'lamu, aku tahu jawapan masalah ni. Dia jawab depan guru dia. Guru dia tak tahu. Macam orang tanya saya lah. Dia kata dia tak tahu. Tiba-tiba Asy yang kecil bagi tahu, Ustaz, saya tahu. Apa perasaan Ustaz tu? Asy lepas ni jumpa Ustaz. Okey? Farah tiba, tengok.
Faghadibal ustaz. Ustaz pun marah. Wahamma bihi. Dan ustaz tu nak buat sesuatu dengan pelajar tu. Sebab macam memalukan dia. Tapi tengok pelajar ni cerdik. Faqala lahu. Pelajar ni jawab pada guru dia. Ayyuhal ustaz. Lasta a'lamu min Sulaiman bin Daud. Wahai ustaz. Engkau bukan lebih alim daripada Nabi Sulaiman bin Daud. Walau balagta fil ilmi ma balagta. Walaupun ilmu kamu hebat macam mana pun, engkau tak mungkin lebih alim daripada Nabi Sulaiman. Walastu, dan aku pula, ana ajhal, dan bukanlah aku orang yang paling jahil daripada Hudhud. Engkau taklah lebih alim daripada Nabi Sulaiman. Dan akulah tak lebih teruk Nabi daripada burung Hudhud. Wa qad qala li Sulaiman, dan burung Hudhud telah berkata pada Sulaiman, ahattu bima lam tuhit bihi ilma. Burung Hudhud kata pada Nabi Sulaiman, aku tahu apa yang engkau tak tahu. Pada burung tentera kan? Dia cakap pada siapa ni? Seorang Nabi dan seorang pemimpin. Walan yu'annifhu, dan Nabi Sulaiman sikit pun tak mencela burungnya. Boleh faham? Kenapa kamu nak marah pada aku? Kamu tak lebih alim daripada Sulaiman. Dan aku taklah lebih teruk daripada burung Hudhud. Okey. Boleh faham? Tengok, ayat Quran mengajar kita jangan sombong. Berapa ramai yang bercakap ada ilmu sikit, dah sombong, merendahkan orang kan? Alah, apalah ustaz tu. Belajar baru 2 tahun, sombong. Okey, jadi saya nak nasihatkan dan nak bagi amaran. Pertama, kepada diri saya sendiri. Jangan sombong. Bila tak tahu, jawab. Tak tahu. Bila pelajar lebih tahu, puji. Kita tahu kisah Ghulam Ad-Dakwah. Tak tahu. Ghulam Ad-Dakwah, dia asalnya budak kecil, dia nak pergi belajar sihir. Tapi tengah jalan dia jumpa seorang rahib. Dan akhirnya Allah bagi kelebihan pada budak ni. Maka apa kata guru dia? Apa kata guru rahib ni kepada Ghulam? Anta al-yawm afdal minni. Guru dia cakap pada anak murid dia yang masih budak. Dia kata apa? Anta al-yawm, engkau pada hari ini lebih baik daripada aku. Senang ke guru nak mengaku anak murid dia lebih baik? Tapi inilah sifat terpuji. Sifat tawaduk yang sepatut ada pada guru. Kalau guru tu merendah diri, insya-Allah melahirkan pelajar yang hebat. Tapi kalau guru tu sombong, asyik membodohkan orang je, maka anak murid dia tak akan jadi hebat. Anak murid dia pun akan jadi tak lebih pada dia lah. Bodoh kan? Okey, kita balik pada ayat kita. Cuba buka surah ni. Surah Taha, ayat 114. Fata'ala Allah. Cuba terjemah. Maha tinggi Allah, Maha suci Allah, Al-Malik. Al-Haq, yang benar. Kemudian Allah larang Nabi, wala ta'jal, jangan engkau gopoh bil Quran. Bila Jibril baca, Nabi cepat-cepat ikut. Sebelum Jibril habis, Nabi dah ikut. Maka tu ayat ni tegur Nabi, jangan gopoh. Bagi Jibril baca habis, baru kamu ikut.
Min qabli an yuqda ilaika wahyuhu. Sebelum wahyu tu habis dibaca. Jangan cepat ikut. Kemudian Allah bagi panduan pada Nabi. Yang penting apa dia? Wakur rabbi zidni ilma. Cakaplah, bacalah doa ni. Allah suruh Nabi Muhammad baca doa ni. Apa doanya? Rabbi zidni. Doa daripada sini. Simple je doa. Tapi doa ni sangat penting. Allah perintah siapa baca ni? Nabi dah ada ilmu ke belum? Dah. Nabi sahabat Nabi dah ada ilmu pun masih Allah perintah baca doa ni. Apa doa ni? Minta tambah ilmu. Jadi juga jangan sombong. Untuk pelajar-pelajar, jangan sombong. Jangan belajar sikit dah rasa pandai. Dan yang tak belajar langsung, jangan lagi sombong. Langsung tak nak belajar. Sebab orang sahabat Nabi pun masih minta ditambahkan ilmu. Okey, dalam ayat lain juga, ada tak kisah yang Allah perintah orang yang hebat belajar dengan orang yang bawah pada dia? Nabi Musa AS. Bila Bani Israel bertanya pada Nabi Musa, siapa yang paling alim di kalangan Bani Israel? Nabi Musa kata, akulah. Look, adakah jawapan itu sombong ataupun reality? Reality. Tapi Allah tegur Nabi Musa. Tak, ada orang lebih alim daripada kamu, tapi orang tu bawah pada kamu. Sekarang pergi belajar dengan dia. Seorang Nabi, kan? Allah kata rendahkan diri, pergi belajar. Tiba-tiba orang biasa tak nak belajar. Kan? Dengan berbagai alasan. Okey. Dan kita diajar supaya setiap pagi baca doa, minta yang pagi-pagi lagi. Yang pertama, Nabi suruh kita minta pada setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Bukan minta rezeki yang pertama, bukan minta sihat, bukan minta panjang umur, minta ilman nafi'ah. Kenapa? Sebab ilmulah manusia akan kena Tuhan dan selamat. Saya nak tanya, burung ni selamat tak daripada dihukum oleh Nabi Sulaiman? Apa yang menyelamatkan burung ni? Ilmu. Sebab dia ada ilmu yang meyakinkan selamat. Jadi siapa ada ilmu, dia bukan setakat selamat kat dunia, tapi selamat daripada azab di akhirat besok. Cuba buka. Ada tak hadis-hadis yang sekarang kita belajar tak daripada burung? Apa ilmunya? Apa ilmu yang kita belajar daripada burung? Apa dia? Nak buat sesuatu? Okey, burung ni buat salah tak? Buat salah lah. Apa kesalahannya? Keluar tanpa minta izin ketua kan? Okey. Tapi kenapa tak dihukum? Sebab dia pergi bukan main-main. Dia pergi, dia keluar walaupun tanpa minta izin, dia tak buang masa, bukan ada kepentingan, bukan buat bisnes sendiri. Faham tak? Pengajaran daripada burung ni apa dah? Kalau kita jadi orang bawah, katalah sekali tu kita tak minta izin, jangan buat kerja sendiri untuk kepentingan sendiri. Mungkin kita tak minta izin tapi buat kerja untuk kumpulan kita ataupun untuk dakwah juga. Jangan buang masa. Ada tak burung ni buang masa? Asyik duduk dalam barisan je, aku nak pergi pokok ni sekejap kan? Tak ada. Dia pergi tak ada misi. Tahu tak misi apa ni? Burung keluar tanpa izin. Apa misi dia? Misi apa? Misi dia misi dakwah. Nanti kita akan belajar ayat seterusnya. Dia bagi maklumat tentang
Raja Balqis yang syirik pada Allah. Nabi Sulaiman tak tahu. Dia bagi maklumat pasal manusia yang syirik pada Allah. Kita tengok benda syirik, benda kufur, ada tak bagi, kita tak berdakwahkan, paling-paling kurang kita bagi maklumat pada siapa? Pada orang bertanggungjawab kan, orang yang berkuasa dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tak. Adakah kita lebih teruk daripada Hudhud? Okey, satu. Ada tak kisah lain yang Allah suruh manusia belajar daripada burung? Kisah lain. Burung ni hebat. Sebab tu Allah suruh tak? Kita selalu perhati pada burung yang terbang. Ada? Surah apa? Ha? Surah Al-Mulk. Baca ayat tu. Kuat sikit. Ha? Okey, terjemah. Oh, Tara dia orang Melayu. Tapi boleh cakap Arab. Melayu tak boleh. Tak boleh terjemah Melayu. Allah kata awalam yarau ila. Kenapa mereka tak tengok pada burung? Perhatilah pada burung yang buka sayap, kemudian tutup. Ma yumsikuhunna illa. Macam mana dia boleh tak jatuh? Ada burung kecil, ada burung besar kan. Kadang-kadang dia terbang bersaf. Betul tak? Dia macam alunan. Pergi ke depan, pergi ke belakang. Kamu tak perhati ke? Macam mana? Dalam banyak-banyak juta-juta burung, seekor pun tak jatuh. Sebab apa? Sebab Ar-Rahman yang memegang dan menahannya daripada jatuh. Jadi belajarlah daripada burung apa dah? Kehebatan Allah. Kena Allah melalui burung. Okey. Ada lagi satu kisah lain. Ya Allah ajar manusia belajar daripada burung untuk buat sesuatu. Siapa tahu kisah ni? Ha? Pandai. Ahsanta. Kisah Qabil dan Habil. Qabil dan Habil ni anak siapa? Yang mana jahat, yang mana baik? Qabil jahat. Bila Qabil bunuh Habil, dia nak tanam kan? Tapi dia tak tahu nak tanam. Allah hantar apa? Burung apa? Burung gagak. Apa burung tu buat? Kawan dia mati, jadi dia nak tanam. Dia mayat-mayat ni macam aurat lah, kena tutup, kena sembunyikan. Jadi Allah hantar burung gagak, dia korek tanah untuk tanam kawan dia yang mati. Jadi Qabil tengok, ya Allah bodohnya aku. Nak tanam mayat adik aku yang aku bunuh pun tak pandai. Allah hantar burung, belajar daripada burung. Subhanallah. Surah apa tu? Al-Ma'idah ayat? Cuba buka. Ayat 31. Okey. Faba'asallahu ghuraba. Cuba terjemah. Lalu Allah mengutuskan, mengirimkan ghurab. Ghurab ni burung gagak. Tadi burung apa? Hudhud. Allah mengutuskan seekor burung gagak. Ya bahasu fil ardi menggali di bumi. Li yuriyahu. Untuk burung tu menunjukkan kepada siapa? Qabil. Kaifa yuwari saw'ata akhi. Bagaimana cara yuwari menutup saw'ata aurat. Aurat ni mayat tu dikira aurat sebab tu kena tanam. Bagaimana cara nak menutup menanam mayat akhihi saudaranya. Qala, lalu Qabil berkata, ya wailata, alangkah celakanya aku. A'ajastu, adakah aku selemah itu sehingga aku tak boleh jadi macam burung ni. Burung pandai nak tanam kawan dia. Aku manusia yang berakal tak pandai. Teruknya aku. Wa'uwari, maka aku pun boleh menutup, menanam saw'ata akhi, mayat saudaraku.
Fa asbaha minan nadimin. Maka jadilah Qabil orang yang menyesal sebab apa? Adakah dia bertaubat? Dia tak bertaubat. Dia menyesal sebab dia lebih bodoh daripada burung. Kan? Apa dia nak tanam saudara dia pun dia tak tahu. Okey. Ada satu lagi kisah. Allah suruh kita belajar daripada burung. Tapi dia bukan Quran dah. Dia hadis. Burung. Apa dia? Tawakal. Cuba tunjuk hadis tu. Sekejap. Yang ni yang saya sebut tadi kan. Supaya kita lebih yakin. Kenapa tak cakap? Maza turid? Sakit perut. Sakit perut dalam bahasa Arab apa? Atakalam bil Arabiyah, limaza taruddu bil Malayawiyah? Batni maridu. Ataupun yujad al-alam fi batni. Okey, tafadhal. Yalah. Sakit perut apa tu? Oh, sakit perut. Bukan nak buang ke tandas. Nak berehat. Oh, jadi tak ada apa-apa. Okey. Okey. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabi SAW kana yaqul. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW kana yaqulu. Tengok Nabi, Nabi. Kana yaqulu. Apa makna kana yaqulu? Adalah dia selalu berdoa. Siapa ni? Nabi. Sahabat Nabi, sealim Nabi, sentiasa baca doa ni, iza sallas subha. Apabila Nabi salat subuh, hina yusallim, ketika dia bagi salam, Nabi baca apa doa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Satu. Yang kedua, rizqan tayyiba. Yang ketiga, Nabi dah ada ilmu tak? Dah. Nabi dah ada rezeki yang tayyib tak? Nabi dah amalan Nabi diterima tak? Jadi perlu tak Nabi baca doa ni? Logiknya tak perlu. Tapi kenapa setiap pagi Nabi baca? Sebagai satu tanda rendah diri seorang yang alim. Seorang yang hebat. Orang hebat tak pernah sombong. Jadi dia akan baca doa ni. Yang kedua sebagai panduan kepada kita. Jadi kalau sahabat Nabi baca setiap pagi, janganlah kita tak baca langsung ataupun jarang-jarang. Hafal doa ni. Ada dalam zikir pagi petang kan? Kalau orang tu baca zikir pagi petang, insya-Allah dia akan baca. Cuma perasanlah, jangan baca je kan. Tak tahu apa dia baca. Tengok habis. Okey, cuba tengok hadis ni. An Umar ibn Khattab. Daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, lau, cuba terjemah, lau, jikalau, annakum, sesungguhnya kamu, kuntum, adalah kamu, Nabi kata, kalaulah, sesungguhnya kamu ni tawakkaluna, bertawakal. Apa makna tawakal? Berserah diri macam mana tu? Dia tawakal dalam Islam ialah kita serah kepada Allah sebab dia sahaja yang boleh memberi segala kebaikan dan dia sahaja yang boleh menolak segala kemudaratan. Orang lain hebat macam mana pun tak boleh. Itu makna serah diri. Jadi contoh serah diri yang terbaik apa dah? Nabi kata, kalau kamu bertawakal ala Allah,
kepada Allah haqqa tawakkuli. Sebenar-benar tawakal. Ada juga tawakal, tapi tawakal yang salah. Haqqa tawakkuli, tawakal yang sebenar-benarnya. Tawakal yang salah macam mana? Satu, tawakal tanpa usaha. Kenapa tak kerja? Saya serah pada Allah. Allah dah tetap rezeki saya. Yang kedua, sambil dia minta pada Allah, dia serah pada orang. Saya tawakal pada Allah, tapi banyak dia bergantung pada orang. Apa dia? Kuat sikit. Turidul al-hammam. Kenapa? Kuat sikit. Apa dia? Fadal. Okey. Ada orang, dia buat semua usaha. Kemudian last sekali dia kata, saya serah pada Allah. Tiba-tiba, Allah takdirkan tak sama dengan apa yang dia nak. Maka dia pun marah. Itu bukan tawakal pada Allah. Tanda waktu tawakal pada Allah pada apa saja Allah takdir, walaupun tak sesuai dengan yang dia nak, dia reda 100%. Okey. Jadi Nabi kata, kalau kamu bertawakal sebenar tawakal, apa hasilnya? Apa hasil kalau betul-betul tawakal pada Allah? La razaqakum, pasti Allah akan bagi rezeki pada kamu sebagaimana ya razaqut tayr. Allah memberi rezeki pada burung. Bagaimana? Burung keluar pagi, taghdu, keluar pagi, khimasa, perut kosong. Wa taruhu, balik petang, bitana, kenyang. Burung tahu tak mana tempat kerja dia? Burung tahu tak di mana rezeki dia hari itu? Tak tahu. Tapi ada tak balik perut kosong? Tak ada. Manusia tahu tak di mana tempat dia kerja? Tahu tak tempat rezeki dia? Tapi balik petang ada tak perut kosong? Ada. Sebab apa? Sebab tawakalnya bukan haqqa tawakkuli. Sebab tu manusia bila dapat rezeki, dia tak pernah rasa cukup, dia simpan lagi kan? Burung ada simpan? Burung ada simpan? Ada tak burung balik bekalan, dah simpan peti ais untuk besok? Tak ada. Burung ada tak kelang kabut walaupun harga beras naik? Tak ada. Subsidi ayam telah dipotong. Ada burung kelang kabut? Relax je kan? Kita kecoh. Okey, jadi nak tawakal sebenarnya ikut apa? Ikut burung. Haqqa tawakkuli. Okey, kita balik pada ayat kita. Subhanallah. Okey. Apa burung cakap pada report burung kepada Nabi Sulaiman apa tadi? Aku bawa satu berita yang besar daripada Sabak. Soalannya apa berita tu? Apa berita tu? Ini jawapannya. Ini sesungguhnya aku wajadtu apa dia? Aku dapati imra'atan. Imra'ah apa dia? Seorang wanita. Apa nama wanita ni? Balqis. Raja Balqis ke? Putri Balqis ke? Siti Balqis? Balqis. Tapi dalam Quran ada sebut tak Balqis? Ada sebut dalam hadis. Seorang perempuan tamlikuhum. Yang tamlikuhum apa dia? Memerintah ataupun menguasai. Menguasai siapa ni?
Mereka siapa ni? Penduduk Sabak. Jadi burung kata, aku dapati di Sabak ada seorang perempuan yang memerintah negara, termasuklah menguasai lelaki. Dia perempuan tapi jadi ketua negara. Dalam Islam boleh tak? Dalam Islam boleh tak ketua negara seorang wanita? Boleh? Tak boleh. Apa dalil? Tak boleh, Nabi kata, lan tuflihu, tidak akan berjaya sesuatu kaum yang melantik wanita sebagai ketua. Yang ni boleh? Maksudnya dia bukan Islam. Masa ni belum Islam. Akhirnya Balqis ni masuk Islam tak? Masuk kan? Hasil apa? Hasil dakwah Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman berdakwah pada Balqis sampai masuk Islam. Hasil maklumat siapa? Burung. Nabi Sulaiman tak tahu ni. Sebab jarak Palestin dengan Yaman jauh. Dan akhirnya Nabi Sulaiman kahwin tak dengan Balqis? Kahwin ke tak? Tak tahulah kalau ikut imam yang jadi juru nikah tu kahwin. Kan masa dia khutbah dia kata, jadilah pasangan ini seperti pasangan siapa? Yusuf dan Zulaikha, Adam dan Hawa, betul. Muhammad dan Khadijah, betul. Sulaiman dan Balqis. Dia tulis kat tu. Saya pernah dengar. Saya tak tahu maklumat daripada mana. Tak ada satu dalil pun yang Nabi Sulaiman kahwin dengan. Dia ada hantar surat tak Nabi Sulaiman pada Balqis? Ada. Surat cinta ke surat dakwah? Surat dakwah bukan surat cinta. Nabi Sulaiman tak ada masa nak bercinta. Wa utiyat. Dan Balqis ini, wanita ini, dan dia diberi min dari setiap syai'in, sesuatu. Apa maksud ni? Kata burung, satu yang memerintah Sabak ni wanita. Yang kedua, wanita ni diberi segala yang diperlukan. Tengok bahasa diberi. Makna apa tu? Diberi. Apa makna diberi? Allah yang bagi. Allah bagi pada siapa ni? Orang kafir. Pengajarannya apa? Bila Allah bagi kekayaan, kuasa pada orang kafir, bukan makna itu kelebihan. Dan bila Allah bagi orang yang beriman miskin, itu bukan makna kehinaan. Walaha, dan baginya, bagi wanita ini ada arsyun. Apa makna arsh? Singgasana. Arash. Azimun. Yang besar, yang agung. Pasal apa burung cerita pasal singgasana? Melambangkan? Kalau singgasana tempat raja duduk lah. Kalau tempat dia duduk dah besar, istana dia, itu bahasa Al-Quran. Quran nak sebut kerajaan dia hebat, istana dia hebat dengan menyebut singgasana. Sama juga Allah nak beritahu harta korun hebat. Allah gambarkan apa? Kunci dia. Okey? Inilah singgasana yang dibawa oleh siapa ni? Orang yang berilmu, bukan jin, bukan jin ifrit. Okey, pengajaran dalam ayat ni apa dia? Ayat 23 ni. Apa pengajaran? Laporan burung hudhud masa dia keluar tanpa izin ialah dia pergi misi dakwah ke Sabak. Laporannya pada dia jumpa seorang wanita jadi ketua negara yang memiliki segala-galanya dan istana besar. Dan lepas ni burung ni bagi tahu wanita tu syirik. Pengajarannya apa? Walaupun seekor binatang,
Tapi Allah bagi fitrah semula jadi, dia tahu perbuatan syirik ada salah. Di luar daripada fitrah manusia, walaupun dia binatang. Jadi pengajarannya kalau manusia yang syirik, maknanya lebih teruk daripada burung. Dia tak rasa benda tu di luar fitrah. Burung nampak je, oh ini salah ni. Satu. Yang kedua, bila salah, kenapa dia tak berdakwah pada Balqis? Kenapa dia report pada Nabi Sulaiman? Dia tak mampu. Jadi kalau tak mampu, report kepada siapa? Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman? Sebab Nabi adalah pendakwah yang terulung. Nabi-Nabi ni sebenarnya pendakwah. Itulah kerja Nabi. Jadi report pada orang yang sepatutnya. Okey? Jadi cukup setakat ni. Kita sambung malam besok insya-Allah. Ada soalan ke? Okey. Dia antara keberkesanan dan dakwah, keberkesanan dakwah ialah kita kena tahu madu'un kita secara detail. Latar belakang dia, umur dia berapa, apa masalah dia, anak dia berapa orang, belajar di mana, semua kita kena tahu. Sebab apa? Bukan ambil tahu ni. Sebab dakwah mesti berdasarkan realiti. Kalau kita tak tahu masalah orang tu, macam mana kita nak bagi ayat ke tazkirah yang sesuai dengan masalah dia? Kena tahu. Okey. Ada soalan lain? Tak ada. Okey. Asif okey dah? Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa lagi malam besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم